Harapan saya untuk belanjawan 2022 ini kita fokus kepada mempertingkatkan ekonomi rakyat. Mengikut data tahun lalu, kesemua negeri mencatatkan pertumbuhan negatif. Tapi kalau kita kumpul bersama di antara Selangor, wilayah Ketuan, Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang, dan Sarawak dan Sabah, 6 negeri ini, kalau kita kumpul mereka merupakan penyumbang ekonomi negara sebanyak 72% kepada KDNK Malaysia pada tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa wilayah Sabah merupakan satu penyumbang utama dalam ekonomi negara kita. Jadi bagi sesebuah wilayah yang membangun, Sabah perlu mempertingkatkan aktivitinya dalam sektor pembuatan. Sabah ini sudah 10 tahun berturut-turut menjadi juara dalam sosialnya, di mana kita punya rakyat yang cukup miskin. Pada tahun ini merekodkan sebanyak 25.4%. Maksudnya kalau kita ada penduduk lebih kurang 4 juta di Sabah ini, 1 juta itu rakyat miskin. Hampir semua universiti membuat kajian berkenaan dengan orang-orang yang miskin di seluruh Malaysia, terutama Sabah, Sarawak, dan Kelantan. Tapi data ini tidak dikumpul dan tidak diterokai dan tidak ditranslate kepada polisi yang baik. Dan tidak ada satu pun data yang menunjukkan atau komitmen daripada kerajaan untuk membantu rakyat Sabah yang miskin ini. Sekiranya polisi yang 10 tahun itu menyebabkan kita miskin pada hari ini, maksudnya ada sesuatu yang tidak kena dengan polisi yang sedia ada. Jadi perlulah kerajaan meneliti bahawa polisi-polisi yang berkenaan dengan mempertingkatkan ekonomi rakyat itu, terutamanya rakyat golongan B40 ini, dapat diteliti semula. Sebanyak 20% daripada kategori middle income telah jatuh kepada B40. Jadi bagaimanakah kerajaan itu melestarikan, memberi kesejahteraan kepada rakyat, jangan jangka panjang. Jadi sekiranya kerajaan dapat membuat polisi yang utama, di mana dia fokus kepada membasmi kemiskinan di Malaysia, terutama Sabah, Sarawak, dan Kelantan, ini boleh mempertingkatkan ekonomi rakyat kita.